Memang kata orang ni benda yang buruk. Okay. Jadi kata Imam Junaid rahimahullah taala, tak apa kata Imam Junaid. Imam Junaid kata, aku nak pergi jumpa dengan dia sendiri. Kalau kita nak pergi jumpa buat apa? Nak bagi kayu 3/2 tengah belakang dia. Tapi tengok akhlak ulama. Sebelum dia nak pergi, dia buat apa? Dia bungkus hadiah yang mahal. Hadiah. Dia tengok rumah dia apa ada, elok, dia bungkus jadikan hadiah. Dia bawa pergi. Dia jumpa dengan orang ni, dia tanya, wahai saudaraku, kamu mengumpat aku kah tadi? Kamu kata tentang keburukan aku kah? Pasal aku kena marah dengan isteri aku pagi tadi? Kata ya, aku cerita, wahai Imam. Kata Imam Junaid, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan ini hadiah untuk kamu. Bagi hadiah. Dia kata, wahai Imam, kenapa kamu bagi hadiah? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan, sebelum tu dia tanya, sebelum dia nak bagi hadiah tu dia tanya dulu, kamu umpat aku kan? Dia kata, ya, aku umpat. Dia mengaku lah, tak nak buat macam mana, dah orang dah beritahu dah, kata dia tak boleh nak elak dah, tak boleh nak tipu dah. Ya, dia mengaku tak boleh nak kata apa, depan Tok Guru, depan ulama. Lepas tu yang kedua, Imam Junaid tanya apa? Adakah semalam kamu bangun solat tahajud? Bangun solat malam tak semalam? Bangun solat tahajud tak? Dia kata, ya, aku bangun. Imam Junaid kata, terima kasih banyak, dan dia bagi hadiah. Kata, kenapa bagi hadiah? Sedangkan aku buat buruk pada kamu, aku mengumpat kamu. Kata Imam Junaid, sebenarnya semalam ni aku tak bangun tahajud, kata dia. Okey, disebabkan kamu telah memberi pahala pada aku, jadi aku patut balas dengan baik. Patut bagi hadiah, balas balik dengan hadiah. Apa maksudnya? Orang yang mengumpat orang, pahala kita pergi kat orang tu. Kenapa abang? Kita main semayang jemaah, berzikir, baca Quran setiap hari, puasa di bulan Ramadan, main tarawih setiap malam 20 rakaat lagi, witir lagi, sedekah lagi, macam-macam kita punya amal ibadah kan. Ingat, bila kita mengumpat orang, pahala kita akan diberi pada orang yang mengumpat. Kan penat kita, kan rugi. Elakkan kita menjadi orang yang rugi, orang yang muflis. Apa kita rasa kalau dalam bank kita ada 10,000, tiba-tiba bank tu dia silap masukkan kepada akaun orang lain, ataupun orang lain dia buat satu benda yang boleh tarik duit kita keluar dari akaun kita, pindah ke akaun dia. Kita rasa apa? PP nak check, nak ambil duit, tak ada, baki kosong. Kita nak rasa apa? Kita akan rasa sedih sangat. Oh, 10,000 hilang sekelip mata dalam akaun aku. Oh, kalau dunia sedih. Oh, kalau hilang duit sedih. Hilang pahala. Hilang pahala lebih kena sedih. Kenapa? Kalau hilang pahala, disiksa di akhirat. Hidup sempit. Kalau hilang duit, boleh kerja, cari duit, tak ada masalah apa. Bahkan hilang duit, kalau kita sabar, diangkat derajat, diampun dosa. Okey. Hilang duit dengan hilang pahala, yang mana lebih bahaya? Hilang pahala. Siapa yang hilang pahala? Orang yang suka mengumpat orang. Bahaya. Jaga-jaga mengumpat. Mengumpat ni apa? Dia cerita buat orang, jiran kita, cerita hal menantu kita, cerita hal kawan kita, cerita macam-macam. Mengumpat orang sana, mengumpat orang sini, mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Jaga-jaga, syaitan akan bisik kepada kita, mengumpat. Lepas tu nafsu kita rasa apa? Nafsu kita rasa sedap. Oh, sedapnya cerita bawaan. Satu cerita, tambah lagi 2. 2 tak cukup, tambah lagi 3. Macam makan nasi kan, dia tambah. Okey. Padahal pahala dia macam mana? Pahala dia hilang. Habis. Allah sana. Bahkan hati dia akan mati. Akan kotor hati dia. Kenapa? Bila cakap yang kotor, hati akan kotor. Bila hati kotor, hati dia boleh keras dan juga akhirnya dia akan mati. Bila mati ni, cakap bab Allah tak sabar, cakap bab Nabi Muhammad tak sabar, cakap bab akhirat siksaan tak rasa takut, cakap tentang syurga tak teringin masuk. Apa pun tak ada dalam hati dia. Yang ada apa? Makan, sembang, jalan-jalan, tidur. Makan, sembang, jalan-jalan, tidur. Itulah tiap hari yang disedap. Disedap dengan 4 tu saja. Adapun dengan yang lain, habis dia tak rasa apa dah. Semayang tak rasa apa. Dengan orang mengajak pun dia rasa aku nak keluar cepat. Lambatkan ni apa semua, dia nak lari. Tapi orang yang ada iman, orang yang hati dia bersih,
Bila dia dengar majlis ilmu, dia akan hadir. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita duduk dengan siapa? Ramai orang tak sedar dia duduk dengan siapa. Kita sedang duduk dengan ahli langit. Apa itu ahli langit? Malaikat. Sebab malaikat turun dan mencari-cari majlis yang disebut dalam tu nama Allah. Yang dalam majlis itu ada dibahaskan tentang ilmu. Malaikat duduk. Duduk dengan kita lah. Yang kedua dia doa kepada kita. Kita sedang duduk dengan ahli langit. Orang yang duduk dengan ahli langit, dia akan dimuliakan. Kerana ahli langit, ahli yang tinggi. Ahli dunia, ahli yang rendah. Yang rendah, hina. Yang tinggi, mulia. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW, dia berhubung kuat dengan ahli langit. Apa? Diturunkan wahyu melalui Jibril. Dan Jibril sentiasa mendampingi Rasulullah. Maka Nabi sentiasa bersama dengan ahli langit. Tetapi, walaupun Nabi bersama dengan ahli langit, tetap Nabi SAW lebih mulia daripada ahli langit. Kerana Nabi khairul khalaiq, sebaik-baik makhluk Nabi SAW. Cumanya nak apa? Nabi nak tunjuk kepada kita, Allah jadikan hikmah ini kenapa? Nak tunjuk kepada kita umat selepas itu apa? Kamu kena bersama dengan malaikat. Seperti mana Nabi Muhammad SAW sentiasa dengan malaikat. Kenapa duduk dengan malaikat? Kena duduk dengan malaikat. Kerana malaikat ahli langit, dan mereka duduk di tempat yang tidak ada maksiat kepada Allah. Mereka duduk di tempat yang sangat mulia di langit. Ada seorang awliya Allah, dia tak tengok. Dia hanya duduk bawah saja setiap hari. Dia tak mau angkat kepala, dia tengok langit. Dia kata apa? Aku malu nak lihat langit. Kenapa? Aku ni berdosa kepada Allah. Sedangkan ahli langit tak pernah melanggar perintah Allah, tak pernah buat dosa, aku malu. Macam kita rasa apa kalau kita buat maksiat, buat dosa depan ayah mak kita? Kita rasa apa? Oh, malu. Kenapa mak ayah kita orang yang mulia dalam hidup kita? Kita rasa apa kalau kita buat maksiat depan tok guru? Ulama kita, tok guru kita. Oh, takkan buat, mesti kita malu. Tapi kita malu dah, kita dah buat setiap hari dosa di depan ahli langit. Ahli langit di sana. Malaikat selalu turun tengok kita, ada yang catat amalan kita, ada yang selalu Allah SWT Muhammad hadir. Bahkan kadang-kadang kita buat dosa, kadang-kadang tempat tu ada malaikat ahli langit tengok kita. Sedangkan mereka tak pernah bermaksiat pada Allah SWT. Tapi walaupun kita terjatuh dalam dosa, macam mana nak buat untuk jadi mulia? Macam mana? Yang pertama, tinggal dosa. Yang kedua, minta ampun pada Allah, kita akan mulia balik. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Bila mereka minta ampun pada Allah, lala tu tak jadi kasih Allah. Lala tu juga. Jangan pandang rendah kita ni. Pandang rendah siapa? Pandang rendah orang yang buat maksiat. Jangan duk pandang rendah macam mana? Pandang hina. Mereka ni mesti ahli neraka. Mereka ni tak macam aku. Mereka ni Jangan. Kita kena pandang macam mana? Kesian. Kesiannya mereka ni duduk dalam maksiat, tak semayang, aurat tak tutup, kesian mereka. Yang kedua, doakan hidayah kepada mereka. Sebab kita tak boleh hina mereka. Mungkinlah ni mereka dosa, maksiat, tiba-tiba satu hari Allah beri hidayah, mereka taubat, mereka jadi lebih baik pada kita. Yang kita ni dah betul-betul baik, dah kita ni duk hina orang sangat kan. Tengok-tengok Tuhan uji kita. Macam mana? Dia bagi hati kita paling nak pergi kot lain pula. Tengok kita pula pergi tempat maksiat, dia pula main tempat kita. Tuan. Jangan. Ini pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mesti kenal Allah diri. Setiap orang mesti kena takut pada Allah. Jibril alaihissalam sentiasa menangis takut kepada Allah. Kenapa? Bila Nabi SAW tanya Jibril, kenapa? Kata Jibril, aku tak rasa aman dengan perancangan Allah. Aku takut. Seperti mana telah berlaku pada Iblis. Iblis ni nama dia dulu Azazil. Dia pemimpin malaikat. Tapi disebabkan dia terlampau sombong, dia mandang rendah pada orang lain, dia mandang hina kepada orang lain, akhirnya macam mana? Dia menjadi hina, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Jibril, aku sangat takut dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kebaikan Allah bagi nikmat kepada kita. Kita boleh hadir majlis, nikmat yang besar Allah bagi kepada kita. Allah kurnia kepada kita. Jaga dan kita syukur. Lepas tu kita merendahkan diri. Kenapa? Kita takut kalau kita tinggikan diri dengan orang lain, menyebabkan Allah cabut apa yang dapat, apa yang kita dapat. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti mana Iblis, itu pengajaran yang besar dalam Al-Quran. Dia kata apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sombong kan tu? Dia kata apa? Aku ni, dia kata ke Allah, ana khairun minhu, aku ni lebih baik daripada Nabi Adam lagi. Kalau kita, aku lebih hebat. Kalau bahasa kita, aku terbaik. Engkau cipta aku dengan api, engkau cipta dia dengan tanah saja.
Api lebih hebat, api lebih mulia. Api, dia nampak diri dia. Dia terhijab. Terhijab, bahaya. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi jaga-jaga daripada kita memandang hina pada orang lain. Jangan pandang hina. Allah, kita kena pandang apa? Pandang kesian. Kalau orang tu jahat. Kalau orang tu baik, orang soleh, kita pandang apa? Jangan pandang dengki. Pandang apa? Pandang, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ataupun kita doa, ya Allah, jadikan aku seperti dia ataupun lebih baik daripada dia lagi. Kita nak berlumba-lumba dalam akhirat. Bukan kita jadi geram. Oh, dia ni rajin pergi masjid. Sat-sat. Aku nak buat cerita bagi orang kata kat dia, orang benci dia lah, dia pun tak pergi masjid dah. Dia pun habang kat ahli jemaah. Hampa jaga-jaga tu, ada main masjid tiap hari. Apa jaga dia tu? Dia tu kan dia pakai sangat. Nampak kena johi dia, jangan duduk senang dia, duduk kawan dengan dia. Hanya ahli jemaah semua macam akhirnya dia cuba nak hilangkan nikmat yang orang letaknya tak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Macam tu pun ada orang bahaya. Okey. Yang dibencinya jika didengarinya, maka ia haram dengan ijma' ulama. Sepakat ulama. Apa dia? Allah SWT, ulama berijma' kata haram hukum dia mengumpat. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana ada beberapa janji siksa yang bersangatan padanya. Okey. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Okey, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, wahai mereka yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Allah suruh kita jauhi daripada kita duk sangka-sangka kat orang, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kita macam mana nak selamatkan hati kita daripada sangka buruk? Senang kan? Sangka baik pada semua orang. Jangan kita tengok contoh, kecuali ada beberapa tempat yang boleh kita sangka buruk lah. Contohlah, kita ni duduk di rumah, ke satu pagi kita tak tidur ni. Tiba-tiba kita tengok, nampak bertingkap sebelah rumah kita ada orang duk rabat nak masuk rumah dia. Macam mencuri lah maksud dia. Jangan waktu ni tak ada sangka buruk. Macam mana? InsyaAllah baik-baik, insyaAllah. Mungkin dia nak melawat kot, ziarah kot. Mana ada ziarah jam 1? Mana ada ziarah pergi lompat pagar orang? Jangan, ini tak ada sangka baik. Kena ada juga sangka buruk, tapi tempat yang tertentu. Adapun sangka baik, dia lebih kita kena banyakkan daripada sangka buruk. Contoh, kita tengok orang ni tak pernah main pun sembahyang Jumaat kita ni. Pakai seluar, pakai t-shirt ketat. Jangan kita nak sangka apa. Ni dia nak main Ricky Line, nak main tengok tabung masjid apa ni. Malam-malam ni dia main, ada jangan. Yang ni jelas dia main ibadah, dia buat baik, cukup sangka baik. Kecuali lah memang dia main tengah malam, pakainya lain macam kita tengok, masuk ke atas bumbung masjid ke, ke belakang ke apa ke, yang ni tak apa. Ni dia main sembahyang Jumaat kita, kadang-kadang sekarang dia suka sangka, budak mana ni, kampung mana main. Jadi tak abang aku ni abang kawasan ni, tak lapor pada aku ni, abang kawasan pula. Dah lah sangka buruk ke orang, dia bangga diri pula, dia besarkan diri pula. Okey, tak apalah, bahaya. Jadi sangka buruk ni cukup yang bahaya. Tu orang yang lepak tepi jalan tu, hati kena jaga. Siapa lepak tepi jalan, hati kena jaga. Macam mana kena jaga? Kan orang lalu lalang kan? Setiap orang yang lalu lalang, yang pertama kena jaga adab. Macam mana? Bagi salam. Bagi salam. Kalau orang bagi salam berita, jawab. Yang kedua, jangan kita ganggu orang yang di tepi jalan. Ini ulama Islam memberi panduan pada orang yang nak lepak tepi jalan. Zaman Rasulullah pun ada para sahabat yang mereka suka duduk di tepi jalan. Tapi Nabi SAW tak mengharamkan mereka, cuma Nabi bagi tahu hak-hak dan adab-adab. Boleh kita nak lepak-lepak kawan-kawan kita tepi tu, makan kedai tepi jalan, duduk, tak ada masalah. Selagi benda tu tak mendatangkan benda yang haram, kita buat, boleh. Okey, cumanya kena bagi salam, jawab salam. Yang kedua, jangan sekat orang tengah-tengah jalan. Yang ketiga, kalau orang minta kepada kita untuk tunjukkan jalan, kita kena tunjuk, kata ulama. Dia berhenti-berhenti, kita tetap lepak tepi jalan kan. Dia berhenti, dia kata apa? Abang ni berhenti, dia kata, hampa boleh tunjuk dah aku mana Masjid Ali. Okey, hak kita kepada dia, tunjuk.
Jangan kita buat sombong. Hang cari sendirilah. Jangan tunjuk. Yang keempat, macam mana? Jangan kita bersangka buruk pada orang yang duduk di belakang tu. Jangan tengok orang, aku tak pernah tengok dia ni naik motor ni. Mamat mana ni? Aku rasa dia ni, aku rasa. Dia kalau kita tengok orang mesti semua ni hamba Allah yang baik. Yang buruk aku tu okey. Tu okey. Ini jangan Allah kata jauhilah pada sangka buruk. Kenapa? Sangka buruk ni dia menyebabkan sangkaan-sangkaan ni dia akan menyebabkan kesalahan. Sangkaan tu banyak kesalahan, dan kesalahan dalam bersangka ini dia akan menyebabkan dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencuri-curi kesalahan. Jangan duk intip, wala tajassasu. Jangan kamu duk intip-intip. Allah SWT. Jangan kamu duk intip-intip. Allah SWT Muhammad. Tak boleh intip Allah SWT. Mengintip ni maksud dia apa? Kita pergi rumah orang tengah-tengah malam contoh kan. Kita nak tahu kawan aku ni baik tak? Kita buat apa? Ke 10 malam kita pergi tepi rumah dia, kita dengar dia nak cakap apa. Nak tengok dia ni orang baik ke tak baik? Tak boleh. Walaupun dia jahat, tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita dengar cerita kata apa? Tu, dekat rumah tu dengar kata malam-malam ada benda tak elok tu. Kita pun nak pergi ngintip-ngintip. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali lah benda tu Allah SWT Muhammad memang jelas. Memang dah jelas. Kita buat apa? Esok tu kita pergi tegur lah. Intip-intip tak boleh. Ngendak-ngendak tak boleh. Dia ni buat apa? Ni buat apa? Tak boleh. Bahkan Nabi SAW jauhi daripada perangai ni. Nabi buat apa? Nabi sebelum Nabi SAW nak masuk bilik isteri-isteri dia, Nabi akan bunyikan dulu isyarat. Buat bunyi dulu. bunyi. Apa saja bunyi. Supaya orang yang duduk dalam bilik tu kan, dia bersedia untuk kita masuk. Contoh kita nak masuk bilik anak kita kan, mesti kena ketuk pintu dulu. Kalau buka pintu macam mana? Buat bunyi dulu. Ni ayah nak masuk ni. Ayah nak masuk ni. Macam tu. Takut kita masuk tu menyebabkan kita seolah-olah nak mengintip apa dia tengah buat. Masukkan pelan. Oh, hang buat apa ni? Jangan. Ini dilarang dalam agama kita, tak boleh. Dia kena bagi isyarat dulu. Intip-intip tak boleh. Okey, intip-intip tak boleh. Okey. Atau mencari-cari kesalahan. Jangan kamu cari-cari kesalahan orang. Aku tengok dia ni macam orang baik kan ni. Tapi aku nak cari tengok dia ni mesti ada buat salah orang ni. Aku nak tengok. Orang nak kata dia ni orang soleh ni, aku nak tengok. Dia mesti ada juga benda tak betul kat dia ni. Nampak? Ni tak boleh. Kalau orang semua kata orang terbaik, kita kena kata orang terbaik. Walaupun Allah SWT Muhammad, walaupun ada cerita-cerita buruk tentang dia, 2-3 cerita dah. Tapi bila dah majoriti orang kata dia baik, mesti kita kena kata dia baik. Kecuali majoriti kata dia buruk. Jahat orang ni. Bahaya kalau kau dengan dia. Okey, tak apa. Kalau kita nak kata dia ni pun memang orang tak baik supaya orang lain pun selamat dengan dia, boleh. Orang kata apa? Dalam kampung yang berjaga, dia ni kalau jumpa orang dia akan pukul orang. Dia ni boleh kita habaq kat orang ataupun kita katakan dia ni orang yang tak baik, jaga-jaga dengan dia. Supaya berjaga-jaga diri kita dan juga orang lain. Kecuali jahat tu tak jelas. Kecuali memang dia tu disebut orang yang baik, tak boleh. Kita menyalah-nyalah mencari kesalahan orang. Tengok lah ni dalam politik kan, ada masalah sikit, kena jaga sikit macam mana. Dia ada satu kumpulan, dia panggil pemberita. Dia ada bahagian intip ni, cari kesalahan yang rasa-rasa tu seorang pemimpin tu. Dia buat apa di rumah dia, dia ada jumpa siapa. Bila dapat dia akan viral. Viral tu apa? Untuk bisnes. Bila berita tu naik, dia pun duit dia dapat lumayan apa semua. Nak buat apa macam ni? Silam larang. Kalau dia buat benda tak elok, maksiat dengan Allah, itu dia dengan Allah. Kalau kita hak kita untuk menasihati dia, untuk mendoakan dia, bukan intip, dia buat macam ni rupanya, cerita habis, masukkan berita viral. Ini cukup bahaya. Siapa nak kerja pemberita, jadilah pemberita yang takut pada Allah. Tengok. Sebab kerja pemberita ni sebenarnya menyebabkan benda yang sahih. Yang pertama sahih, yang kedua yang baik-baik, yang jahat boleh, berita jahat, tapi bukan jenis maksudnya peribadi orang tu, peribadi tak boleh. Jahat ni contoh dia nak cerita kejahatan apa? Kejahatan Allah SWT Muhammad, kezaliman yang berlaku contoh di Rohingya tu di Palestin. Nak cerita kata umat Islam kena zalim, kita kena doakan, bela mereka, infak kalau mereka perlukan infak. Ini tak apa. Tapi ada pun maksiat orang tu dengan Tuhan tu, dia buat seorang-seorang, dia berkait dengan dia dengan Tuhan, jangan duk dia buat tajuk sebesar Ustaz Khalwat. Dia buat sebesar
pengetua sekolah ditangkap bersama. Tak boleh. Allah Sayyidina Muhammad. Dalam Islam, contoh Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi pemimpin khalifah waktu ni. Waktu tu, dia dalam sejarah dalam Islam, tak pernah lagi, walaupun zaman dulu telah dilaksanakan hukum Islam, tak ada lagi sejarah dalam Islam ni, orang kena hukum sebab pak saksi menyaksikan dia berzina. Tak ada lagi, tak pernah kena lagi. Islam meletakkan pak saksi untuk apa? Untuk menjaga kehormatan seorang Muslim. Tak mau orang ikut dan tuduh orang zina saja betul. Okey, zaman Sayyidina Umar berlaku penzinaan di suatu tempat, di suatu kampung. Akhirnya empat orang ni depa tengok. Depa tengok dan dikatakan depa ni empat orang tengoklah. Okey, akhirnya depa jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, kami nak beri saksi tentang, kami nak bagi tahu saksi kami tentang kami tengok orang berzina. Kami nak kamu hukum dia. Sayyidina Umar buat apa? Ni Islam ni jaga semua kehormatan orang ni. Sayyidina Umar tanya. Yang pertama, orang pertama. Hang nampak? Nampak betul tak? Ya, nampak wahai Umar. Yang kedua, hang nampak? Orang kedua. Nampak wahai Umar. Yakin lah, nampak yakin lah. Yang ketiga, hang nampak tak? Yang ketiga kata, nampak wahai Umar. Yang ketiga, hang nampak tak? Takut dengan Sayyidina Umar sebab Sayyidina Umar tinggi dia 3 meter. Tinggi dia 3 meter. Sayyidina Umar kalau dia kuat, kalau dia libaskan pedang 7 orang di depan dia, 7 orang akan putih kepala sekaligus. Sayyidina Umar. Orang takut Sayyidina Umar. Dia punya haibah dia. Garang dia. Tegas dia. Yang keempat, hang nampak tak? Sayyidina Umar kata main 4 orang, seorang kena sebat 80 hutan. Kenapa? Kerana Allah Sayyidina Muhammad, mereka ni disebatkan apa? Dikira mereka ni menuduh orang berzina. Saksi palsu dia panggil. Kenapa? Yang keempat tu dia tak jelas. Sebab 4 ni mesti dia kena tengok dan mesti mereka ni kena betul-betul maksud dia. Jangan dia macam tak apa nak jelas, dia macam dia hanya kawan dia beritahu, ajak depa jom kita pergi saksi tak. Disebabkan dia nampak dia tak jaga, dia syubhat pada diri dia. 4 orang kena. Jadi bahaya. Jadi maksud dia apa? Islam melarang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Macam dia orang nak jaga. Jadi Islam menjaga kehormatan orang. Okey. Sebab tu kita tak boleh kita ni naik motor petang-petang, jalan kaki, nak balik tahfiz, nak balik rumah, nak pergi masjid, sambil-sambil kita duduk kalih muka kita ni dalam rumah orang. Kan dia buka pintu kan, tengok anak bini dia buat apa. Dia tengok apa, kan anak bini dia depan TV, nampak depan. Tadi. So, tu pun dikira kita macam nak cari tak nak. Jaga mata kita. Allah tahu mata-mata yang khianat. Jadi Allah tahu mata-mata yang mencuri tengok. Jaga. Nabi SAW kalau berjalan, Nabi akan tengok depan. Ada rumah kiri kanan ni, Nabi tak tengok. Jalan menjaga adab. Jangan tengok, tak boleh tengok. Okey, tak tengok. Takut kita melihat aib yang dalam rumah tu. Aib dalam rumah tu. Okey. Dan keaiban orang. Keaiban, tak boleh kita mencari-cari keaiban orang. Dan janganlah setengah, ni ayat Quran ni, ayat Quran. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Allah kata jangan kamu duk mengumpat sama-sama kamu ni. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Kamu sukakah kalau kamu makan daging saudara kamu? Contoh orang kita mengumpat dia tu, diambil daging dia, tahu kat kita, nah, hang makan daging kawan hang. Mau tak Allah kata kalau kamu ni makan daging kawan kamu? Daging manusia lah asal dia. Oh, mana ada orang mau kan? Ni soalan yang Tuhan tanya. Allah kata, Allah Sayyidina Muhammad, Allah ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi? Allah tanya tak? Kamu suka ke kalau kamu makan daging saudara kamu? Daging manusia. Ada orang buat kedai restoran daging belakang manusia. Mana ada? Orang akan jijik. Nak makan daging manusia ni dia rasa jijik. Bahkan kalau kita tengok orang insiden berkecai badan dia pun tak boleh. Mungkin seminggu tak boleh makan ya. Jadi dia kalau kita ni tengok orang insiden, jangan tengok saja. Yang pertama kita kena buat apa? Yang pertama sekali, yang pertama jangan kita dah ulah satu perkara yang kita tak tahu. Contoh kita ulah apa? Kau rasa dia ni yang belah dia ni jangan ulah. Apa yang kita tahu tinggalkan. Yang kedua, kita kena buat apa? Minta doa pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada terkena apa-apa musibah. Ataupun musibah yang seperti ini, selamatkan aku. Jangan lupa kalau kita tengok insiden, doa, ya Allah selamatkan aku supaya aku tak kena musibah macam ni. Doa.
Jangan kita tengok kesian kat dia macam tu kan. Memang kena kesian kan. Tapi kena doa, memang ada doa dia. Ada doa dia. Bahasa Arab dia tu ada. Tapi kita senang-senang kita bagi apa? Doa, ya Allah selamatkanlah aku dari segala musibah. Maksud insiden ni tak mau minta Allah hindung kita. Okey. Jadi siapa yang doa macam tu insya-Allah dia tak akan kena macam tu kan. Okey. Jika demikian keadaan mengumpat maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jijik Allah kata. Kalau kamu ni jijik rasa nak makan daging saudara kamu, macam tu juga kamu kena rasa jijik dengan nak mengumpat. Kerana mengumpat itu seperti mana kita makan daging saudara kita. Tapi syaitan bisik apa? Dah tak jijik dia syaitan kata sedap ni. Contoh lagi, tambah kopi. Tambah kopi segelas lagi. Cerita baru ni, isu baru ni panas. Macam pisang goreng. Syaitan nafsu hasut kita juga. Nafsu tarik juga. Nafsu dia bagi rasa sedap. Oh sedap. Okey. Okey. Sampai kalau orang tegur kita, ni hampa cerita buat orang ni. Ngumpat ni. Dak, aku bukan cerita benda tak betul, aku cerita benda betul. Nampak? Dia nak buat juga. Sebab syaitan kata, tak apa. Ni bukan ngumpat. Ni benda sahih. Sahih ni. Ni fakta ni. Agak. Okey. Ceritalah benda-benda yang baik. Ceritalah benda-benda yang baik. Okey. Nabi SAW, Nabi dalam hadis, Nabi tak suka seorang sahabat kalau main nak cerita tentang kawan dia. Wahai Rasulullah, ni kawan aku ni Nabi tahu tak? Dia ni Nabi tak mahu. Kata Rasulullah, supaya aku boleh bertemu dengan kamu, supaya aku selalu boleh bertemu dengan kamu semua dengan rasa lapang dada. Maksudnya Nabi jumpa semua Nabi sebab Nabi tak tahu kan hal depa, jadi Nabi nak semua okey saja. Contohlah orang kata kita, ni hang tahu tak kawan hang jiran hang tu. Kita setiap hari baik dengan dia kan. Tak pernah sangka apa dengan dia kan. Kita main seorang bisik kita, hang tahu tak jiran hang tu. Jiran hang tu dia bukan bagus tau. Dia hang tahu malam-malam dia pergi mana. Kita mula main hati kita apa? Oh macam tu esok mula muka kita lain dah tengok jiran kita. Betul ya? Sebelum tu, apa bang, sihat ke apa semua, masuk bagi. Lepas tu dia mula dah nak menjauh hati dah, dia rasa sesuatu. Padahal tak betul pun. Kalau betul pun itu kita kena nasihat lah. Ataupun kita kena doakan dia. Dan kita tetap kena menjaga hubungan dengan dia. Tetap kena ceria muka kita bila bertemu dengan dia. Sebab itu orang yang bahaya. Orang yang kadang-kadang membisik kita untuk memecah belahan kita. Okey, tak apalah. Terus. Betul Allah kata apa? Wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Bertakwalah pada Allah. Maksudnya kamu kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Allah terima taubat kita. Maksudnya kalau kamu pernah mengumpat, kamu pernah bersangka buruk pada orang dan menaik dosa melalui mulut, maka mintalah ampun pada Allah. Kenapa? Allah itu Tawwabun Rahim. Minta ampun pada Allah. Walaupun ada pendapat para ulama mengatakan dosa mengumpat ni dia dosa yang tidak diampun. Dosa ni yang tidak diampun kecuali orang yang kita mengumpat ampun kita. Ni ada pandangan kata ni. Tapi ini susah. So itu ada juga ulama yang berpandangan walaupun ini dosa mengumpat Allah Sayyidina Muhammad, tapi mintalah sesungguh keampunan pada Allah. Dan orang yang kita mengumpat tu memang kena minta maaf juga. Tapi kalau susah menyebabkan kalau kita minta maaf kepada dia dan minta maaf pula ada syarat dia. Ini pandangan Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i, orang yang mengumpat kalau dia nak Allah ampunkan dosa dia, syarat pertama dia kena pergi jumpa orang tu. Yang kedua, kena pergi cerita apa dia mengumpat. Teruk kan? Yang ketiga, minta maaf. Kalau dia maafkan, baru dosa kita diampun. Kalau dia tak maafkan, dosa kita kekal lagi. Kena macam mana? Cari jalan macam mana nak bagi dia suka kita dan dia maafkan kita juga. Bagilah RM1 ke sedekah dia. RM1,000 ke. Ni kalau hak kaya lah kita ni, bagilah RM5, RM10 kan. Bagi dia sonok sikit. Bagi dia durian musangking kan biji kan. Dia sonok. Dia sonok betul. Takut-takut bila kita habaq macam tu kata ulama. Ni hang tahu tak? Aku ni mengumpat hang ni. Dia kata hang mengumpat apa? Aku ni duk kata hang ni selama ni duk pang kita tak sebut. Macam tu dia kata tu. Dia kata hang ni kena minta maaf. Hang ni minta maaf. Sat. Aku ada hadiah hang kat hang. Nak bagi hadiah. Dia pergi kat dapur, cari kayu besar-besar, kayu baseball lah. Kata Allah kita. Takut betul? Kalau takut macam ni macam mana? Kata ulama, cukup kita minta ampun pada Allah sungguh-sungguh, berhenti daripada kata kat dia tu. Yang kedua, kalau boleh kita berdoa kepada orang tu supaya Allah bukakan hati dia. Allah bukakan hati dia untuk maafkan aku. Aku mengumpat dia banyak dah. 20 tahun dah aku mengumpat dia, ya Allah.
Tapi hari ni buku mengaji kitab penawar hati, ya Allah, bukan orang sini kan contoh. Ya Allah, aku takutlah pada Engkau, ya Allah. Aku dengar dah ayat Quran ni cerita tentang siksa-siksa adab ni. Ya Allah, bukalah hati kawan aku tu, minta bagi dia maaf aku, ya Allah. Mudah-mudahan satu hari orang tu macam tegak hati dia. Tegak apa? Ish, aku ni kalau boleh aku nak masuk syurga senang. Aku tak mau siapa pun aku tak maafkan dia. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang buat salah aku. Sebab memang ada amalan macam tu. Kita jangan tinggal amalan. Amalan apa? Amalan seorang sahabat Rasulullah. Dan dia ahli syurga, Nabi kata. Apa amalan dia? Sebelum dia tidur, dia kata macam ni. Aku maafkan semua orang yang buat salah aku. Siapa yang menyakiti aku, siapa yang buat salah aku, semua aku maaf. Nabi kata dia ni ahli syurga. Sebab kita, kalau kita nak berdendam sampai akhirat, walaupun kita ni orang betul, dia tu yang salah. Susah, jangan. Kenapa? Orang masuk syurga nanti kita dia masuk. Kenapa? Turn kita, turn apa? Turn nak diadili kita. Nak ditanya hujah-hujah kita. Okey, kamu kata apa ke dia? Tanya satu persatu. Menyebabkan orang pakat masuk syurga lah. Masuk. Kita tak habis kes tak habis kes. Kes tak habis. Kes di dunia pun payah nak habis. Tu kes cerai yang di mahkamah tak jadi tarikh lain pula. Ya, tunda. Pergi pula. Yang ni tak bukti tak apa nak kuat pergi pula kan. Dia mahkamah dunia tu. Pergi tak selesai. Pergi. Duit dah habis. Lawyer. Duit dah habis. Duit. Tu dunia. Akhirat lagi teruk. Bukan 1 tahun, nak kena tunggu ribuan tahun, mungkin ribuan tahun. Kes kita banyak sangat. Lepas orang ni kes yang kita, main pula orang lain. Kes ni pula. Ni kes ni pula. Ni masalah bagi orang yang tak maafkan orang waktu dia hidup di dunia. Orang buat salah dia tak minta maaf, menyebabkan nanti Allah nak tanya dulu, orang buat apa pada kamu? Orang tu akan dipanggil, apa semua akan disaksikan, apa semua macam mana? Habis orang ni pula. Habis orang ni semua masuk syurga lah. Masuk Nabi Muhammad semua masuk lah. Kita duduk padang mahsyar. Dalam keadaan panas, dalam keadaan lapang dahaga, tak habis-habis. Jadi maafkan orang. Ustaz, sebenarnya saya maaf dah orang tu, tapi saya nak Allah balas dia. Tak maaf lagi. Maaf ni maksud dia apa? Wa'fu anhum wasfah, kata Allah dalam Quran. Allah kata, wahai Rasulullah, hendaklah kamu wa'fu anhum. Kamu maafkanlah mereka. Dan wasfah, sebutlah ayat Quran, wasfah. Apa itu wasfah? Maafkan. Wasfah apa? Lupakan kesalahan mereka. Lupakan. Jangan lupakan. Allah senang. Jadi kita kena macam mana? Maafkan orang. Yang kedua, lupakan kesalahan dia. Jangan duk sebut-sebut dah. Sebut-sebut apa? Aku maaf dah dia tu, tapi aku nak Allah balas dia. Tu orang lain macam tahu lah kita, mai tanya kita, maaf lagi kawan hang tu, hang gaduh tu. Maaf dah, tapi aku nak balas Allah balas dia. Tak boleh kan ni. Yang ni tak maaf lagi. Dia berdendam lagi, dia masih nak. Tu maaf ni maksud dah lapang dada, maafkan orang tu. Yang kedua, kita minta dan yang kedua kita lupakan kesalahan dia. Dia kata payahlah nak lupakan. Okey, senang nak buat. Macam mana? Kita sangka tanya. Kita kena rasa tadi. Rasa apa? Kalau aku tak maafkan dia, yang pertama aku lambat masuk syurga. Yang kedua apa masalah dia? Yang kedua, dia ni kalau terbukti kata dia masalah kita, dia berdosa kita, Allah akan siksa dia dalam neraka nanti. Dia ni siapa dia ni? Dia orang Islam. Dia ni siapa? Orang beriman. Dia ni siapa? Orang kampung kita. Dia ni siapa? Ini lagi bahaya ni. Dia ni siapa? Dia umat Nabi Muhammad. Imam Syafi'i kata apa? Dia pernah buat pengumuman. Imam Syafi'i ni macam-macam agak orang fitnah di zaman dia kan. Imam Syafi'i buat pengumuman di majlis dia. Siapa yang duk caci maki aku ni, kata Imam Syafi'i, aku maafkan dia semua. Dan selepas ni siapa yang nak kata pada aku pun aku maafkan siap-siap, kata Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i, bukan saya reka, Imam Syafi'i kata. Kenapa? Kerana aku tak mau disebabkan orang tu salah dengan aku, menyebabkan orang tu masuk neraka. Bila orang tu masuk neraka, akan menyebabkan apa? Hati Rasulullah sedih. Aku tak mau bagi Rasulullah sedih dengan sebabkan aku. Aku penyebab orang masuk neraka, aku tak mau. Aku nak aku ini sebab orang masuk syurga. Ini dia bagi orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Rasulullah. Dia fikir macam tu. So sebab Nabi SAW punya cita-cita, Nabi sangat mengharapkan umat dia semua masuk syurga. Sedangkan kita bila kita tak maaf orang, menyebabkan orang tu pergi mana? Neraka. Apa yang Nabi harapkan kan? Takut kita menyedihkan hati Rasulullah. Jadi ini benda yang tak baik. Jadi maafkan. Sebab tu Quran menawarkan orang yang maafkan orang lain, mudah masuk syurga. Nabi SAW suruh kita maafkan orang. Nabi sendiri praktikkan kat diri dia, maafkan orang. Nabi SAW sehingga kan orang masuk Islam tertarik dengan Islam, tertarik dengan diri Rasulullah tu. Kenapa? Sifat akhlak. Okey.
Jadi kalau kita fikir macam tu kan, senang kita nak maaf, kita lupa kesalahan. Senang. Kenapa? Aku nak jaga hati Rasulullah. Aku kesian pada dia, tak mau dia kena siksa. Sebab sebaik-baik orang tu kata Rasulullah adalah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Kita jangan nak beri manfaat ke orang dunia saja. Kena fikir, aku nak beri manfaat juga di akhirat nanti. Macam mana? Aku maafkan semua orang. Bila aku maafkan semua orang, aku beri manfaat pada orang lain. Bila beri manfaat pada orang lain masuk syurga, kita jadi apa? Nabi kata khairukum, sebaik-baik dan semulia-mulia agama. Maksudnya kita akan jadi orang paling mulia sekali, orang paling terbaik sekali. Nampak manusia paling baik, kita akan jadi manusia paling baik. Pangkat yang sangat cukup tinggi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapat pangkat yang tinggi. Maafkanlah kesalahan orang. Maafkanlah kesalahan orang kita. Okey. Allah SWT Muhammad. Dan sabda Nabi SAW, terus kita pergi lagi, iyyakum wal ghibah. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu min az-zina. Qila lahu kaifa? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Ini hadis Rasulullah. Kita jangan tiru filem tau. Filem drama ni dia banyak juga ajak negatif kan. Di antaranya dia ajak macam tu. Dia ajak supaya kita ni tendam. Dia ajak supaya masyarakat tu tak maafkan sama dia. Dia kata kalau maafkan tu lekeh. Kamu mesti kena saman. Lepas saman tak cukup, kamu buat apa lagi? Dia ada lagi. Ni dia kata satu budaya yang tak elok. Sebab kita ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jauhkanlah dirimu daripada mengumpat, kata Rasulullah, kerana perbuatan mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Nabi kata lebih dahsyat daripada zina. Tapi bukan maksudnya zina tu okey-okey saja, tak. Dua-dua berat, dua-dua dosa dan maksiat kepada Allah. Cumanya ada beza dia. Ada orang bertanya kepada Nabi, bagaimana mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina? Ia bersabda, seorang terkadang ia berzina dan ia taubat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Orang berzina, bila dia taubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Sedangkan yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga orang yang diumpatkannya itu mengampuninya. Itu beza dia. Maksud dia apa? Lebih sikit, maksud dia dahsyat ataupun tak elok, lebih tak elok tang mana? Tak diampuni kalau orang yang ada mengumpat tak ampun. Maksud dia dosa ni dosa yang masalah dengan orang. Ada berzina itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua-dua ni dosa yang kita kena jauhi. Dua-dua ni berat. Tak boleh. Bahkan zina sangat berat. Okey, naudzubillah min dzalik. Okey. Yang ketiga, menyalahi janji yang ia adalah salah satu daripada tanda orang munafik. Yang ketiga, lidah kita jangan guna untuk menyalahi janji. Janji sana, janji sini, janji sana. Janji kami akan laksanakan ni, kami akan buat ni. Saya janji dengan kamu, saya akan bagi sini sekian. Janji, jaga. Mulut ni, jaga. Takut kita menyalahi janji. Ni cara untuk menjaga lidah. Menyalahi janji yang ia adalah salah satu daripada tanda orang munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Shaykhan daripada Abu Hurairah. Dia kalau kita jumpa dalam hadis kan, dalam ilmu hadis, kalau kita jumpa Shaykhan, kalau ada kitab boleh tengok bawah, dia akan ada. Dia tulis nombor tepi tu, tengok cari nombor yang sama. Rawahu Shaykhan. Apa itu Shaykhan? Dua syekh yang besar, imam yang besar. Siapa ni dua syekh ni? Kalau dalam ilmu hadis, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau disebut Rawahu Shaykhan, maksudnya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau dalam kalangan malaikat, kalau disebut Shaykhan, tu siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ni dua orang malaikat paling utama sekali. Kalau dalam kalangan para sahabat disebut Shaykhan, dua syekh yang paling utama siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Paling utama. Kalau dalam ilmu fiqh, dalam mazhab Syafi'i disebut Shaykhan, siapa? Kalau mutaqaddimin, Shaykhan itu adalah Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Kalau mutaakhirin, Imam Syekh Ramli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Okey, tak apa. Apa itu kita tak boleh hanya, tak apa. Cukup sekadar tu. Nanti kita Allah SWT Muhammad panjang pula. Okey. Mengaji ni sebenarnya tak semua kita faham. Kadang-kadang ada yang kita tak faham.
Cumanya kita akan faham juga insya-Allah di masa-masa akan datang insya-Allah. Tapi senang nak faham apa kalau sebut Syaikhan, Imam Bukhari juga Imam Muslim. Okey. Maksudnya tanda orang munafik itu 3 perkara. Apabila ia bercerita, ia berdusta. Ini tanda orang munafik. Yang pertama kalau dia cerita, dia buat cerita kan, dia tipu dalam cerita tu. Oh, cerita dia sedap, kena tipu. Ini tanda munafik. Dia tambah banyak cerita. Apabila ia berjanji kebaikan, nescaya ia menyalahi janjinya. Janji nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, dia tak buat, jadi orang munafik. Alamat munafik. Dan apabila ia diberi kepercayaan, dibagi amanah maksud dia, dibagi amanah, dibagi kepercayaan, dibagi jawatan, nescaya ia mengkhianati. Orang percaya kat dia, orang bagi jawatan, orang lantik dia, dia khianat. Dia tak buat apa yang orang harapkan. Iaitu ia tidak menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. 3 ni Nabi kata tanda seorang itu munafik. Bahaya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat ni dan juga sifat-sifat orang yang munafik. Bahaya. Di antara sifat orang munafik disebut dalam Quran. Ini dalam hadis, dalam Quran sebut apa? Bila mereka ni nak sembahyang, wahum kusala. Wahum kusala. Nak bangun sembahyang tu, wahum kusala kata Allah. Mereka rasa malas nak sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah masuk dah waktu zuhur ni. Nak rehat. Ini alamat tanda ada sifat munafik. Dia kena macam mana? Minta ampun pada Allah. Yang kedua, bersihkan hati. Datang mengaji, buat apa lagi, berzikir, ingat nanti, baca Quran, niat untuk bersihkan hati. Mai semayang, ni akan bersihkan hati kita. Dengar ayat Quran, dengar hadis, bersihkan hati. Dia akan hilang rasa malas untuk menunaikan solat. Terutamanya pelajar-pelajar. Dia tafiz kan? Agak bila warden ataupun ustaz kita kata 5 minit lagi nak semayang ni, waktu semayang siap-siap, mesti kena bangun dengan cergas. Jangan ini takut disebut dalam Quran, bila nak bangun semayang lepas malah, tanda munafik. Kecuali kita tak larat, itu lain. Ini memang dia yang salah tu, kuat ni, badan kuat, tadi makan nasi 3 pinggan, main bola laju, striker nombor 9. Bila Allah Akbar Allah, ni tanda munafik. Oh, kalau pergi gym tu, dia duduk depan kali, angkat, tunjuk kawan dia, 25 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Lepas tu orang kata, Allah Akbar, dendan lembek. Dendan lembek lidah raya pula. Allah SWT, ini bahaya. Dia kena macam, bila dengar Allahu Akbar, aku nak pergi semayang. Ini tanda orang yang hati dia bersih. Dia bersih. Okay. Tapi kalau kita tengok orang yang malas, jangan kita hukum dia. Ini orang yang munafik. Astaghfirullah. Tak boleh. Kenapa? Jangan kita hukum batin dia. Dalam tu jangan hukum. Nabi, semayang belakang Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tak pernah kata apa? Sahabat aku, dia ni bapak munafik. Tak. Nabi diam. Dia. Sebab Nabi tak suka menghukum batin. Batin. Tu duk jadi imam ke ikhlas pun. Tu duk mengajar ke ikhlas pun. Tu duk semayang ke ikhlas pun. Tak bagi. Nabi tak bagi. Islam tak bagi. Tak bagi hukum batin. Tengok lebih semayang, orang baik. Tengok tu berzikir, yang ni orang baik. Tengok dia tu Allah SWT pergi mengaji, yang ni orang baik. Jangan kita tengok orang pergi mengaji ni, kan ikhlas tu, aku tahu tu. Jangan, kita tahu siapa beritahu kita nampak ke batin dia? Boleh. Jadi Nabi SAW tak suka menceritakan batin, hal dalam. Bahkan Nabi marah kalau orang cerita tentang dalam orang tu. Dalaman tak boleh, kita kena hukum. Sebab itu wali Allah, ada setengah wali Allah bukakan dahsyat. Nampak batin orang. Nampak apa terlintas hati orang tu. Tapi dia macam mana? Dia tutup mulut. Tak cakap. Dia harapkan Allah ampun orang ni. Itu kasih Allah. Tapi orang yang tak jadi kasih Allah lagi pun, baru berzikir mungkin, baru ngaji mungkin, dah bila orang main kat dia mula tengok lain macam. Tengok dalam dia ni. Dia ni tak boleh. Dia kalau orang makin dekat dengan Allah, makin mengaji, makin banyak berzikir, orang main kat dia makin malu. Malunya aku, siapalah aku, mereka ni main zarah pula, main jumpa aku. Dia tengok orang tu akhlak dia nampak tak apa elok, dia rasa kesian. Dia ambil pengajaran, ya Allah janganlah peliharalah akhlak aku, ya Allah berilah hidayah pada orang ni. Ini orang yang dekat dengan Allah. Orang yang tak dekat dengan Allah, tengok orang lain macam dia tengok. Dia mula bukan hangguk, dia mula geleng ni. Siap lah. Jadi bomoh dia ni, jadi bomoh pula.
Scan pula. Boleh. Okey, bomo boleh. Nak scan penyakit lah, jangan scan hati orang. Scan penyakit tak apa. Okey, tak apalah. Kalau kita nak scan lah diri kita, duduk seorang-seorang scan. Aku ni ada salah apa dengan Allah? Aku ni sifat buruk apa lagi aku tak buang? Tu minta ampun pada Allah, nangis-nangis kita. Ini baik. Ini baik. Okey. Terus Allah panjang pula, cepat sikit. Okey. Yang keempat, berbantah-bantahan. Jangan pakai lidah kita untuk lawan, bergaduh, bantah bertengkar. Dan berkata-kata pada sesuatu yang tidak memberi faedah. Kita kalau kita bertengkar sampai kita nak rasa marah tu tanda apa? Syaitan main. Lagi bertengkar lagi, syaitan main lagi banyak. Lagi tengkar lagi syaitan main banyak. Akhirnya dia sampai tahap dia hasut kita bunuh kawan hang. Bunuh, dia suruh bunuh. Ada sampai gaduh-gaduh. Mula-mula cakap lawan cakap kan. Akhirnya dia angkat kursi baling kawan dia. Kata apa lah kawan dia. Mungkin mati. Kadang mungkin dia tumbuk sekali, dia bakal mati. Tu syaitan dia macam tu. Dia jawab tu. Dia apa dia panggil apa dalam bahasa orang muda ni? Saya tak ingat lah. Allah sana bahasa muda ni panggil apa tu? Jadi Allah sana jawab tu. Itu syaitan lah. Sampai tahap dia bisik bunuhlah. Tu sebab tu kita elakkan kalau contoh kawan kita tu dari segi politik ni, pesanan sikit. Politik kan semua orang berpolitik. Okey, itu kita dah tahu. Dan berparti pula dia tak sama kan. Elakkan kita sembang dengan kawan yang kita jumpa tu menyebabkan isu-isu yang menyebabkan dia jauh hati kita. Jadi maksudnya bila kita tengok, maksudnya cari persamaan. Jangan nak cari benda-benda yang sebab orang ni dia suka macam ni. Dia tahu satu isu baru hari ni kan. Dia cari kawan lain sikit dengan dia kan. Hang tahu ke? Apalah hang punya kumpulan ni. Akhirnya dia ni pun nak rela, dia ni pun jadi bergaduh. Dia kena macam jumpa tu sembang apa? Bang sihat ke? Durian banyak lah ni pergi beli kan makan lah. Kalau makan ajak aku makan sekali. Sembang. Kedah menang berapa? Baru ni final lawan Perak. Sembang itu. Mesti dia seronok kan. Nabi SAW kalau sembang dengan sahabat, semua sahabat seronok. Nabi tak cakap benda-benda yang menyebabkan sahabat dengar pasal ada. Kita kena contohi. Adapun isu tu yang kita nak cakap tu, pergi cakap sama-sama kita lah. Cakap sama-sama yang boleh terima. Jadi tak bergaduh. Cari persamaan. Jadi hormati ya. Kena hormati. Jadi Allah kita kena hormati. Okey, kita kena tengok orang ni suka tak kalau kita cakap macam ni. Ni Nabi SAW punya akhlak. Ni jangan kata dia ni ustaz ni apa semua kata kami ni. Tak, bukan saya kata ini Islam ni yang ajak. Saya hanya sampaikan. Okey. Elakkan. Contoh satu lagi saya nak pesan kan. Kita kalau kita jumpa orang kan, contoh dia ni tak kahwin lagi. Umur dia 40 lah, tak kahwin lagi. Jangan kita jumpa dia kita sembang apa. Hang ni bila nak kahwin? Dia akan menyebabkan dia jauh hati. Sebab dia tahu, dia ni kalau jumpa dia mesti dia tanya, aku bila nak kahwin lagi? Sedangkan aku ni, dia ada masalah dah. Masalah peribadi dia kan? Jangan. Ataupun orang kahwin, tak dapat anak. Yang kita jumpa dia, hang ni bila dapat anak? 5 tahun nak kahwin? Jangan. Dia rasa malu, waktu dia rasa macam nak jauh hati. Cerita yang lain. Cerita apa? Cerita hak lain-lain. Hak menyebabkan dia seronok. Okey, dia kena hati-hati. Allah SWT kena hati-hati. Okey. Tak apalah, sikit lagi. Sabda Nabi SAW, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Maksudnya setengah daripada keelokan Islam seseorang itu, ia meninggalkan apa yang tiada memberi manfaat kepadanya dan pada dunia ataupun akhirat. Maksudnya orang Islam yang baik itu, tanda-tanda Islam dia baik apa? Dia tak cakap benda-benda ataupun dia tak buat benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia, tak ada manfaat dia tak buat. Dia tinggalkan benda yang tak manfaat. Dan dalam Quran sebut apa Allah kata dalam Quran? Allah SWT, qad aflahal mu'minun, sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang berjaya ni siapa? Yang dalam solat mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka ni yang berjaya ni, orang beriman yang berjaya siapa? Bukan yang sijil dia tinggi, bukan yang harta dia banyak. Siapa yang dijamin berjaya ni? Allah SWT. Siapa? Orang yang apabila orang yang dengan perkara yang lara, perkara yang tak ada kaitan dengan dia, perkara yang sia-sia, dia berpaling, tak mau buat. Benda sia-sia tak mau buat. Dia nak buat benda yang ada manfaat saja. Sebab tu kita mengaji syama'il, mengaji hadis, Nabi kalau Nabi jalan cepat kan? Cepat jalan. Nabi jalan cepat
cepat dan mantap. Tapi cepat Rasulullah bukan kalut, paksa diri tak. Nabi jalan cepat tapi tenang. Hebat kan Rasulullah SAW, cantik kan? Sebab Nabi jalan cepat. Kata ulama, ini dalil kata Rasulullah SAW tak buat benda yang sia-sia. Nabi dijaga oleh Allah daripada benda-benda yang macam ni, yang macam manusia biasa buat ni. Nabi buat apa jalan cepat? Sebab Nabi apa pun dia nak buat, dia fokus dan dia ada tujuan dia. Contoh kita tengok orang kalau dia kerja dia banyak, dia jalan lambat jalan cepat. Jalan cepat, sekali lepas ni pergi pejabat. Habis pejabat keluar lagi nak pergi hantar barang ke orang. Habis hantar barang kena mesyuarat pula. Cepat. Geraknya cepat. Kereta dia pun laju juga, boleh tahan. Okey. Tapi jangan jaga hati-hati jugalah. Cepat tu sebab apa? Tanda Nabi SAW. Tujuan, dia ada fokus, ada matlamat, ada misi dia, ada visi dia. Okey. Tolak. Allah SWT. Kalau jalan serik-serik kaki tu maksud dia apa? Dia tak tahu nak pergi mana, lepas tu dia tak ada apa-apa manfaat dia nak buat. Okey. Yang kelima, mengadu domba. Ini yang terakhir kita ambil ni. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammamun. Namma rawahu Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Tiada memasuki syurga orang yang mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Dia pergi kat orang ni, dia cakap ni. Dia pergi kat orang ni, dia cakap ni. Dia abang, hantar dah kau hang kata apa kan? Dia tu, hang nampak ada baik sebenarnya dia duduk kat dia buat gosip-gosip, dia duduk buat cerita-cerita, mengadu-ngadu. Okey, dia bahaya sebab Allah SWT dalam hadis yang lain Nabi ada sebut tentang bahayanya orang duk pergi jumpa orang lain ni, dia duk sebab cerita-cerita ni, dia panggil mengadu domba. Nabi sebut dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? Syiraru ibadillah al-masya'un bil namimah al-mufarriqun bainal ahibbah, kata Rasulullah. Apa maksud dia? Syiraru ibadillah, seburuk-buruk, sejahat-jahat hamba Allah, al-masya'un, yang mana mereka itu berjalan. Berjalan buat apa ni? Berjalan bin namimah, berjalan untuk menyebarkan hasutan-hasutan. Ustaz, hantar tak? Nak abang sikit kan ni? Ayat dia pun kan? Ni, tengok hang sini. Allah SWT. Jadi seburuk-buruk orang. Betul Nabi lanjutkan lagi. Al-mufarriqun bainal ahibbah. Dia bukan sekat dia duduk hasut-hasut orang ni, bagi hasut orang. Bahkan dia ni juga memecah belahkan antara kawan-kawan yang berkasih sayang sama mereka. Mereka ni kawan elok dah diorang. Kawan elok dah, disebabkan orang ketiga mai bisik. Hantar tak itu, hantar tak. Kawan hang tu baik hang tu. Akhirnya dua orang ni jadi macam mana? Pecah, bergaduh. Ni Nabi kata apa? Syiraru ibadillah. Dia ni seburuk-buruk, sejahat-jahat hamba Allah. Dia ni orang macam ni. Ada dalam masyarakat orang macam ni? Ada ke tak ada? Ada, memang ada. Bila Nabi sebut ni, Nabi nak beritahu pada umat dia lah, kata memang ada orang macam ni dan Nabi suruh kita jaga-jaga. Nabi abang dah. Kebun-kebun tu kita elakkan. Hadis yang lain, wa minal kaba'ir as-sabbatan bis-sabbah, kata Rasulullah. Bis-sabbah. Apa maksud dia? Termasuk dosa yang besar adalah ini bab lain. Ni antara dua orang ni dia balas maki. Sama-sama dia maki. Dia kalau sama-sama kita duk lawan maki sama-sama kawan ni termasuk dosa besar. Okey, dosa besar. Bahaya. Lawan maki, lawan maki. Okey, tak apalah. Jadi bahaya tu sebut orang adalah orang yang duk jalan buat apa? Duk sebab macam-macam berita, macam-macam cerita. Akhirnya orang yang kawan elok pun jadi berpecah lah. Alhamdulillah min dzalik. Bahaya. Sesungguhnya kalau zaman lain ni mungkin dia tak jalan pi kan, tapi dia buat apa? PM tepi. Zaman lain ni hantar tak kawan hang tu macam mana? Dia kata apa dia? Tak apa balik lagi hang PM tepi. Bila PM ni WhatsApp tu, lagi dia catat balik. Dia PM. Okey. Allah SWT. Tak apalah. Ramai lah ni orang jadi PM PM tepi, PM kot ni. Okey. Tak apalah. Sikit lagi, sesungguhnya ulama telah bersepakat bahawa mengadu domba itu dosa besar. Iaitu memindah perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain bertujuan membinasakan antara mereka. Cerita nak orang pecah belah. Mai dalam masjid, Allah SWT. Cerita apa? Tuan-tuan, ustaz tu tuan-tuan tahu tak tu? Tak boleh kan? Kadang-kadang berlaku kat kita, jangan. Orang nak mengaji elok dah dengan tok guru tu. Tiba orang je menjadi berlaku.
Ustaz tu kamu tahu. Allah senang. Ni jangan tak tahu. Allah. Dia kena macam kalau ustaz tak betul kita bertegak dah lah. Nasihat dia. Bukan kita masuk dalam masyarakat. Ustaz tu tak boleh kan? Tak boleh. Cukup kita beritahu kat orang macam mana ciri-ciri pendakwah yang benar. Cukup macam mana kita beritahu macam mana ciri-ciri pendakwah tu, pendakwah yang betul dan yang kita kena ikut dia. Siapa ulama yang kita kena ikut? Cukup bagi ciri-ciri. Jangan tahu tak. Tok guru pondok tu orang pakai semua. Jangan. Ni bahaya. Akhirnya orang nak kasih elok kat tok guru tu berpecah. Dia pecah ke orang. Pecah ke orang ni dia sebut orang walaupun nama dia ustaz. Jangan main. Ni bukan saya nak kesal kat golongan ustaz. Tapi janganlah golongan ustaz jadi begitu, pesan saja. Tak ada lah insya-Allah mudah-mudahan kan. Tapi jangan sama depa berlumba-lumba untuk naikkan diri depa, dalam masa yang sama jatuh ke orang lain. Jangan. Kita bukan nak berlumba naikkan diri kita. Kalau kita mengajak kita ceramah, kita nak naikkan Islam, nak bagi orang dekat dengan Allah. Ni saya buat majlis ni. Bukan kita niat untuk apa? Himpun orang ramai-ramai, kita ada pengaruh. Tak untuk apa? Kalau orang berpengaruh dengan kita tak baik, niat kita tak betul, kita pergi ke mana? Maka alhamdulillah. Kita himpun apa? Di masjid ni, di masjid lain-lain, di tempat-tempat lain. Kita himpun apa ni? Satu saja. Kita nak hati-hati kita semua berhubung terus dengan Allah. Berhubung dengan Allah. Berhubung dengan Allah. Sebab kita ni kan selalu lalai, kita ni selalu alik. Bila kita main majlis, kita baca kitab, kita nak hati kita tu berhubung. Berhubungan dengan Allah Subhanahu. Dan juga untuk kita mendidik akhlak kita untuk mengikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tujuan kita adakan majlis. Bukan duit, bukan sebab makan, bukan sebab cari pengaruh. Bukan, semua bukan. Ini semua tak ada. Allah saja. Untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena ada. Okey, Allah senang. Dan kita bawa orang masyarakat, bawa para pelajar bukan pada diri kita. Dua abang tu, ustaz ni hebat ni, saya ni. Tak. Macam mana? Kita kata Allah Maha hebat. Allah ni kita kena takut pada dia. Allah kita kena kenal dia. Allah kita kena kasih pada dia. Semua Allah. Betul? Rasulullah ikut cerita Rasulullah macam ni. Itu saja. Okey, bukan kumpul-kumpul orang. Itu kan. Okey. Tambahlah Allah itu semua nasihat pada diri saya sendiri. Nasihat sebenarnya itu pada diri saya sendiri supaya kita kena hati-hati dengan hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Katalah apa jadi dia kata sebut sini melainkan dengan melainkan untuk mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan berdiam diri. Dan tiada yang akan menolongkanmu untuk terlepas daripada kebinasaannya. Kita tak ada terlepas daripada duk pi adu domba kat orang, melainkan dengan asing diri daripada orang. Maksudnya kita tahu satu benda buruk, tu sudah pergi jumpa orang nak cerita, asing diri. Duk dia diam di rumah. Kalau nak pergi jumpa orang, cerita tu tinggal kat rumah, tinggal buang, jangan duk bawa sekali cerita tu. Okey, tu cara nak selamat dia kata. Dan tiada yang akan nanti kalau kawan kita telefon, "Assalamualaikum, hang dah mana ni? Nak ajak keluar minum ni?" Minta maaf, hari ni aku nak asingkan diriku. Kenapa kau nak asingkan diri hang? Sebab hari ni aku takut kalau aku tercakap benda-benda yang menyebabkan hasut orang lain. Hari ni aku nak jaga diriku, hari ni aku nak bagi clear dulu yang ni. Tapi tak payah gitu. Contoh ni nak selamat dia bagi, kita tak pergi. Sebab nak pergi tu dia mula nak cerita. Bila kawan tanya, ada cerita baru? Dia mula main. Tak ada, tapi tu mula tak cerita pun rasa tak syok juga lah. Dia mula cerita. Okey. Dan berdiam diri. Kekal kamu berdiam diri. Maksudnya diam, jangan cakap benda yang buruk. Diam, simpan. Kecuali bila perlu kepada berkata seperti ketika belajar, mengajar dan memberi nasihat. Tapi kalau kamu cakap untuk mengajak orang benda yang baik, ataupun nak belajar, nak tanya untuk guru soalan, ataupun nak bagi nasihat, atau apa saja, nak tanya khabar kawan kita, nak sembang bab makan ni sedap tak? Makan ni tak sedap pun boleh juga. Nak cerita tentang hal ni bisnes di mana ni? Boleh, semua tu boleh. Jadi dan ni semua kalau nak cakap pasal ni silakan cakap. Yang terakhir Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, pesankanlah kepadaku." Maka Rasulullah SAW mengeluarkan lidahnya yang maha mulia. Sayyidina Mu'adz bin Jabal kata, "Wahai Rasulullah, bagi pesan pada saya." Nabi berkeluar macam ni. Lidah ni. Nabi berkeluar lidah dan Nabi pegang. Lepas tu Nabi pun kata. Nabi kata apa? "Tahankanlah atasmu benda ini." Ni Nabi tunjuk. Kamu kena tahan ni. Kamu kena tahan jaga elok. Lidah. Allah sallallahu Muhammad. Artinya lidah engkau yang seperti lidahku ini.
hendaklah engkau tahankannya daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Mereka ni. So kata ulama, lidah ni dia umpama apa? Iyyaka wan namimah fa inna ahaddu minas saif. Jaga-jaga kamu daripada duk hasut orang duk cerita adu domba ni. Kenapa? Lidah ni hadut sebab macam-macam ni, dia seumpama pedang. Dia lembut, tapi sekali keluar dia boleh pecah belah kau orang. Dia boleh menyebabkan orang bergaduh sampai bunuh. Lidah. Oh, lidah cukup bahaya. Lidah cukup bahaya. Dia lembut ya, tapi macam-macam dia jadi ni. Macam-macam dia jadi. Okey. Orang boleh jadi murtad sebab lidah kadang-kadang murtad. Orang jadi apa? Jadi apa? Jadi Allah SWT Muhammad jadi fitnah pada diri dia. Sebab lidah dia juga. Dia pergi cakap benda-benda yang orang tak faham lah. Dia cakap benda-benda yang menyebabkan keluar jadi fitnah, akhirnya orang pun fitnah diri dia. Semua sebab lidah. Nak jatuh orang tu sebab lidah. Nak tinggi orang tu pun sebab lidah juga. Kalau dia cakap dengan baik, akhlak dia baik, dia keluarkan ilmu, dia keluarkan manfaat, faedah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Kalau keluar tak elok, itu sebab lidah. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti di hari akan datang tentang lidah, tak habis lagi. Lidah ni panjang sikit. Okey. Kita akan habis nanti minggu depan insya-Allah tentang lidah insya-Allah.